So bila kita dah membentuk Pakatan Harapan, kaedah yang paling mudah untuk nak memusnahkan kita adalah mereka masuk ke dalam. Sebab itu bila Mahathir bersatu, masa bersatu masuk datang jumpa dengan Pakatan Parti Keadilan Rakyat, antara syarat mereka ialah, masa tu Mahathir tak masuk lagi, antara syarat bersatu masa jumpa dengan Parti Keadilan Rakyat, dia kata apa? Boleh kita bergabung, tetapi syarat aku jadi Perdana Menteri. Demand dia nak jadi Perdana Menteri. Yalah, masa tu mungkin desperate times requires desperate answers kan. So kita kata okey lah, kita terimalah. So kita bagi dia jadi Perdana Menteri, tetapi dengan syarat dia ada terms dia. Kemudian baru Mahathir masuk, Mahathir kemudian jadi Perdana Menteri. Kenapa Mahathir masuk? Pada masa itu saya di antara mereka, saya ingat lagi 2016 bila 2017 bila Pakatan Harapan membawa Bersatu masuk. Saya di antara orang yang tak setuju dengan perkara tersebut. 2018, 2017, 18, awal 2018. Dan nak masuk pilihan raya dah masa tu. Tapi tak adalah nak buat live stream macam ni kan. Masa tu tak ada. Ada live stream tapi saya tak aktif lagi nak buat live macam ni. Live Facebook, live YouTube ni tak ada. So bila perkara tersebut berlaku, Mahathir masuk. Jadi kita tak nampak ke naratif bila dia masuk tu, apa perkara dia buat setelah menang? Perkara pertama yang Mahathir buat setelah menang adalah mengukuhkan Bersatu, mengukuhkan Tim Azmin, mengukuhkan, memastikan parti yang paling kecil iaitu Amanah mendapat jawatan yang paling banyak. Bukan setakat kementerian, orang-orang bawah dia pun sama. Apa tujuan dia? Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya dia tahu Rafizi akan bising. Dia tahu Rafizi akan buat bising. Dia tahu kawan-kawan Rafizi, geng-geng Rafizi akan buat bising. Bertanyakan, kenapa kuota itu tidak mengikut kuota? Kenapa pembahagian kementerian dan jawatan itu tidak mengikut kuota parti yang menang? Yang paling besar menang adalah DAP dan Amanah dan Parti Keadilan. Yang paling sikit Amanah. Nombor 2 paling sikit adalah Bersatu. Yang datang kemudian tu melompat. Yang datang melompat tu dia bagi jawatan. Oh, atas alasan mereka melompat. Tanpa mereka pun kita dah menang. Tak payah bagi jawatan pun. Kalau mereka lompat balik pun kita tak tumbang. Sebab kita dah menang pada waktu itu. 116 kerusi kalau tak silap saya. Later bila dia lompat itu baru je lah jadi 120, 130 macam tu. Apa tujuan dia nak buat ni grand plan Mahathir ni? Bila dia sisihkan parti yang paling kuat, yang kita tengok salur galur kemenangan daripada 2008, 1999, 2004, 2008, 2013, 2018. Semuanya keadilan, dia punya sentral dia adalah keadilan. Kalau kita tengok barisan alternatif, sentral keadilan. Kita tengok Pakatan Rakyat, sentral keadilan. Kita tengok Pakatan Harapan, sentral keadilan. Bila kita menang 2018, jatuh kerajaan, sekarang ni tiba-tiba kata, oh sekarang ini keadilan dah tak boleh jadi abang long. Keadilan kita tak perlukan lagi. Oh, Anwar dan Mahathir, tak apa, kita boleh pilih salah seorang. Kenapa? Dan kalau kamu rasa bahawa itulah jalan yang kamu nak pilih, bagi saya tak perlu bagi tanpa keadilan pun. Hari ini keluar satu kenyataan kata bahawa PKR sudah setuju untuk menyertai Grand Coalition. Siapa punya keputusan kata PKR setuju? Itu merupakan apa orang kata mainan-mainan nakal yang mengatakan setuju. PKR kata kita akan bawa benda ini ke dalam perbincangan Pakatan Harapan. Meeting mesyuarat Pakatan Harapan. Majlis Presiden kita nak bawa. Anwar ni, kalau siapa yang mengenali Anwar ni bukan jenis yang kata no. Tak. Apa-apa hal syura kita bincang. Nak gaduh kita gaduh dalam tu. Yes or no kita gaduh dalam tu. Dia tak pernah kata ya. Dan keputusan di dalam Parti Keadilan Rakyat bukan keputusan Anwar Ibrahim seorang. Anwar Ibrahim tak boleh membuat keputusan seorang diri. Dia kena melalui apa orang kata the council, mesyuarat daripada kalangan MPP. Bersetuju ahli parlimen, bersetuju ahli majlis pimpinan pusat, bersetuju biro politik, baru Anwar boleh bagi keputusan ya atau tidak. Dan paling jelas sebenarnya,
Kalau kita tengok commotion, kalau perasan, mungkin tuan-tuan tak ingat, tapi saya ingat. Masa Azmin kata bahawa dia nak memastikan bahawa Mahathir kekal sebagai PM. Kan? Mahathir nak kekal sebagai PM. Azmin Ali sebenarnya yang bawa motion tersebut. Dan kalau siapa yang ikut live saya tahu, dia tahu. Seminggu sebelum Sheraton, saya ada mendedahkan 10 nama yang tak sign SD menyokong Anwar. Yang saya kata yang akan melompat. 10 nama dan 10-10-nya mereka akhirnya melompat. Kenapa SD itu disign? Kalau siapa yang tahu, pada masa itu Azmin dia kumpul SD itu mengandungi satu dokumen mengatakan bahawa mereka akan menyokong Mahathir kekal sehingga ke habis penggal. Ini termasuk SD bersama dengan UMNO, bersama dengan parti-parti lain. Masa itu, PKR pun buat satu SD. Di kalangan ahli-ahli PKR sendiri, meminta supaya ahli parlimen menandatangani satu SD mengatakan akan menyokong supaya ditukar Anwar jadi Perdana Menteri. Daripada 50, 10 tidak menandatangani SD tersebut. Daripada 50 lebih ahli parlimen, 10 tidak menandatangani SD tersebut, bersetuju menerima Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri menggantikan Mahathir. Malah mereka bersetuju menunggu sehingga Mahathir habis penggal. Masa itu Anwar pergi jumpa Mahathir, keluar surat khabar, bertanyakan. Masa tu saya buat live dah. Saya dah start buat live dah. Saya kata dia bertanya, benarkah bahawa ada SD sekarang ini? Dia jumpa Mahathir, dia bertanya, benarkah ada SD sekarang ini yang memohon supaya Anwar tidak menjadi Perdana Menteri? Mahathir kata apa? Saya tak benar. Kalau ada pun saya tak tahu, dia kata. Tak benar, kalau ada pun tak tahu. Dia cakap macam tu. Rupanya daripada audio yang kita dengar tu, benda tu dah dibincangkan. Benda tu dah diketahui. Sheraton tu hanyalah the pinnacle. Maksudnya kemuncak dia. Dia bukan hari Sheraton tu yang jadi. Aktiviti tu dah berlaku sebelum tu. Kenapa Azmin? Kenapa Hadi Awang? Kau orang tak nampak ke siapa yang letak dia orang kat situ? Kalau kita tak boleh nak lihat strategi musuh kita, malah kita nak masuk dalam perangkap. Ini perangkap. Ini perangkap untuk memecahkan Pakatan Harapan. Bukan menyokong Anwar itu memecahkan Pakatan Harapan. Menyokong Mahathir itu memecahkan Pakatan Harapan. Kat mana benda tu yang kita tak nampak? Kalau kau kutuk Mahathir, kau memecahkan gabungan. Gabungan apa? Apa gabungan yang kita ada sekarang ni? Yang gabungan yang ada bersama Anwar Ibrahim, bukan dengan Mahathir. Gabungan yang ada dengan Anwar Ibrahim. Gabungan apa yang kita ada dengan Mahathir? Nak bergabung dengan Mahathir, dia bagi syarat macam-macam. Dia nak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat apa? Engkau ada 4 kerusi, engkau nak bagi syarat macam-macam. Keadilan ada 30 lebih kerusi. Kenapa tak nak yang itu, nak yang 4 kerusi? Pelik. Aku pelik. Aku pelik dengan naratif pemikiran orang sebegini. Orang dia buat satu trap untuk kita. Macam dengan mudahnya mereka berjalan masuk ke dalam perangkap tersebut. Kita berdiri kat tepi ni, oi, perangkap tu. Kau jangan cakap macam itu, Iswadi. Nampak sangat kau yang kena bayar oleh PN. Ini mesti cyber trooper PN yang menyamar jadi penyokong Anwar. Tuan-tuan, cyber trooper PN menyamar jadi penyokong Anwar. Apa jawatan yang aku dapat masa PH menang dulu? Apa jawatan yang kau dapat masa PH menang dulu? So masa PH menang dulu, kau sedap lah. Dapat jawatan menteri, ada driver, rumah besar, gaji beratus ribu, boleh pergi overseas, orang layan macam raja. Tiba-tiba gedebuk jatuh, engkau dah jadi commoner, jadi orang biasa balik. Aku macam ni lah. Sebelum menang pun macam tu, masa menang pun macam tu, dah jatuh pun macam ni lah. Tak ada beza pun. Tak ada beza. So kalau kita tengok siapa yang ada lebih ulterior motif, siapa yang ada lebih, apa orang kata, satu
satu objektif yang lebih besar untuk dia orang nak capai. Korang. Aku kalau korang jadi menteri, jadi kerajaan pun aku tak dapat apa. Saya bukannya nak akan Iswardi akan dilantik menjadi senator. Tak ada. Dan tak hadap pun. Tetapi kita nak bagi tahu sekarang ini, korang dah nak jatuh ke dalam perangkap. Dulu saya cakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Azmin. Kita cakap kepada parti tentang Azmin, tentang Zuraidah. Kita dikatakan memecah belahkan parti. Kita cakap yang sama tentang Mahathir. Kita dikatakan memecah belahkan Pakatan Harapan. Sehingga Rafizi kena maki dalam dia punya social media. Sekarang ini nak maki. Mana orang-orang yang maki Rafizi bila Rafizi tegur Mahathir dulu? Mana dia? Semua dia menikus kan? Dulu bukan main kau maki Rafizi. Bila Rafizi dah betul, sekarang nak menangis air mata. Tak guna. Sebab itu 2, 1, 2, 3, 4 kita dah warning kau tak dengar. Warning tak dengar. Warning tak dengar. Warning tak dengar. Jatuh. Sebab itu bila Rafizi kata fed up lah dengan orang ni, baik kebelah. Cuma aku je yang belum lagi nak fed up ni.